Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah kita sambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, petunjuk bagi mereka yang baru belajar mengenal Islam dan iman. Tu kita belajar pada kitab kita ni. Kita masih lagi nak kira awal lah. Alhamdulillah dapat kita sambung hari ni. Kita berhenti, kita membahaskan sebelum ni makna iman, kemudian makna Islam, kemudian rukun iman. Rukun iman. Sepatutnya rukun iman ni habis pada minggu lepas 6. Tapi oleh kerana rukun iman yang pertama, wajib percaya pada Allah, wajib percaya kepada malaikat, wajib percaya kepada kitab, wajib percaya kepada para anbiya, nabi-nabi, wajib percaya kepada hari kiamat, kita bahas minggu lepas, dia tak sesusah mana, tak payah mana. Maka kita teruskan je dalam masa lebih kurang 1 jam. Kemudian masuk yang ke-6, percaya qada dan qadar. Maka saya ambil keputusan untuk kita berhenti kat situ, kerana percaya kepada qada dan qadar ni sangat penting. Sangat penting. Dah lah ianya penting. Rukun iman takkan tak penting kan? Rukun penting. Dan ramai salah faham. Jadi terpaksa, jadi kita berhenti kat tu. Jadi untuk malam ni kita hanya membahaskan satu aja, iaitu rukun iman yang ke-6. Walaupun kitab kita pendek aja. Walaupun dia pendek aja, yang ke-6 tu patutnya baca gitu aja, tapi banyak persoalan yang timbul dekat kepala. Yang nak jawab yang ada persoalan. Jadi pada malam ni, kalau ada siapa yang tak puas hati apa tak puas hati apa kan, boleh cakap lah, sebab dalam rukun iman yang ke-6 dia tak sama macam rukun iman pertama, kedua, ketiga. Cerita tentang malaikat tak ada apa yang nak ditanyakan sangat. Cerita tentang Allah kita dah selalu belajar sifat 20. Takkan tiba-tiba Allah ada 2 kot. Benda tu dah maklum. Belajar percaya, kita beriman dengan kitab pun tak ada apa sangat yang nak ditanyakan. Kalau kita tahu pun apa isi-isi kitab terdahulu, bukannya kita boleh amalkan pun. Kita amal Quran. Jadi tak ada apa sangat. Berkaitan dengan para anbiya yang lepas, para nabi-nabi yang dahulu, sekadar tahu cerita dan kita tahu sifat-sifat nabi ni, sekadar tu je lah. Kemudian cerita tentang hari kiamat, cerita macam mana pun benda berlaku lagi. Tapi cerita tentang qada dan qadar yang ke-6, dia macam-macam datang. Maka saya ambil keputusan untuk saja dalam perjalanan saya ke Kedah ni. Saya dah perjalanan ni, dah keluar, dah musafir dah. Kira saya jamak dah, siap dah tadi dengan Isyak semua siap dah. Lepas ni esok lusa tulat 3-4 hari ni kuliah di Kuantan dibatalkan. Sini nasib baik lah, hampir-hampir nak batal lah ni. Dia jeling kan, tak jadi batal lah. Hampir-hampir. Sebab syak seronok sikit, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Straight up. Tapi tak apalah. Kita sinilah maksudnya. Dan saya dalam perjalanan. Alhamdulillah. Pentingnya kita belajar tentang iman Islam, lebih-lebih lagi rukun iman yang ke-6, kerana tanpa faham berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 dengan sebenar-benarnya, menyebabkan ibadah yang kita buat tak ada nilai.
Tak ada nilai. Kalau kita kata beribadah tapi tak percaya pada Allah, tak logik orang buat gitu. Memanglah kalau dia tak percaya pada Allah, ibadah juga, memang kita kata ibadah dia tak ada nilai. Tapi tak ada orang buat gitu. Sebab dia percaya pada Allah lah yang dia sembahyang tu kan. Cuma masalah malaikat, kitab, para anbiya, hari akhirat, tak ada masalah lagi. Tapi masalah qada dan qadar ni tanpa disedari dia salah faham, menyebabkan ibadahnya tak ada nilai. Macam baca tadi, saya setiap kali dengar ayat tu terasa sangat meremang bulu roma. Surah Kahfi tadi, bagi mereka yang memahami, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tak terasa ke sesuatu kalau faham? Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal ibadah ni? Tahu tak saya cerita ayat apa ni? Ayat yang Imam baca tadi tu, rakaat pertama tadi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal ibadah dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Atas dunia dia buat ibadah, buat baik. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Balik kat padang mahsyar nanti, kembali menghadap Allah nanti, waktu tu semua ibadah yang dia kata dia buat tu tak ada nilai. Macam kata Imam Ghazali, fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Jadilah ibadah yang buat debu berterbangan. Kenapa jadi gitu? Buat dah betul dah, buat hukum fiqh dah betul lah, akidah salah. Lebih-lebih lagi rukun imam, lebih-lebih lagi rukun yang keenam. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, rukun iman yang keenam, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat. Untung baik, untung jahat. Wajib kita percaya untung baik. Bila kita sebut untung baik, dia sekadar nak beradab dengan Allah. Dan untung jahat. Untung baik dan jahat tu, untung baik dan untung jahat lah. Kenapa jahat tu pakai kata untung juga? Kerana beradab dengan Allah. Untung baik dan jahat itu daripada Allah. Bahasa sekarang, ini bahasa lama, bahasa sekarang, apa yang berlaku ianya baik, nisbah kita tengok, oh baik, daripada Allah. Bila sebut daripada, dua perkara penting, dua perkara yang akan ada kena-mengena. Dua perkara, nak masukkan tiga pun boleh, tapi yang besarnya dua. Yang pertama, iradah, kehendak ataupun nak. Satu. Yang kedua, qudrah, kekuasaan, ataupun bahasa lain, buat. Yalah, kekuasaan, kekuatan, buatlah tu. Jadi bila sebut apa yang berlaku, dua perkara ni yang tak boleh lagi, iaitu iradah Allah dan kudrah Allah. Boleh masuk sekali, bila berlakunya mestilah dengan ilmu Allah sekali. Boleh juga nak masuk situ. Tapi yang besar tu dua dulu. Apa sahaja yang berlaku, pertama Allah yang nak. Tu dah jadi bunyi bahasa biasa lah tu. Kehendak Allah kan, Allah yang nak dan Allah yang buat. Kudrah, kalau kita mengaji nanti masuk bab kudrah, ta'alluq kudrah, dia adalah memberi bekas. Ta'alluq kudrah ni maksud, kudrah ni buat. Allah yang bersifat kudrah, yang bersifat kuasa, buat. Iyalah, kalau tak kuasa macam mana nak buat? Bila buat mesti nak. Takkan buat tak sengaja kot, mesti nak iradah. Bahasa kita ada panggil kehendak. Saya suka guna perkataan nak aja. Sebab nak lebih dekat dengan hati kita daripada kehendak. Kehendak ni macam sesuatu je rasa. Nak dengan kehendak tu sama lah. Allah berkuasa. Saya lebih suka kata Allah buat. Berkuasa untuk buat. Jadi tak payah guna berkuasa tu dah. Bila buat tu maknanya berkuasa lah buat. Sebab kita nak dekat dengan kita untuk kita faham, untuk kita pegang. Jadi bila percaya untung tu maksud apa dia? Perkara baik. Apa yang berlaku, tu maksud baik. Apa yang berlaku kita tengok ianya baik, maka dia tak lari daripada dua. Allah nak, Allah buat. Memanglah, takkanlah apa yang terjadi tu bukan sebab Allah nak tapi jadi juga. Habis apa yang nak? Bukan Allah nak, ada ke Tuhan lain? Allah lah. Ada tak apa yang terjadi ni Allah tak nak tapi jadi juga? Tak logik lah. Kita fikir tak payah ngaji tinggi-tinggi pun logik. Ada yang berlaku kat dunia ni Allah tak nak ia jadi tapi dia jadi juga. Ada agak-agak. Kalau ada juga, siapa? Kalau ada juga terjadi, siapa yang nak dia jadi? Mestilah ada Tuhan lain.
Dah rosak dah kat situ. Jadi apa yang berlaku, kadang-kadang kita tengok baik, kadang-kadang kita tengok ianya tak baik. Yang tengok baik tak baik tu kita tengok siapa yang tentukan? Allah yang tentukan kata ini baik, ini tak baik, melalui Rasulnya lah. Apa yang berlaku, ini baik ataupun ini tak baik, ini jahat, ini baik, bukan kita tentukan, Allah yang tentukan. Bukan. Bila Allah kata ini jahat, ini baik, ini jahat, ini baik. Jadi bila sebut ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat, ni untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi tak ada lah yang jahat bagi Allah. Tak ada. Mana ada? Tidak ada. Sebab semuanya baik. Okey. Kalaulah anak kita kecil lagi, dia nak main pisau, kita kata tak boleh main pisau, bagi dia jahat lah, tak nak buat tak boleh, tapi sebenarnya baik. Tapi bagi dia jahat lah. Jahat tu maksud tak suka apa ni nak main pisau pun, bagi dia ia jahat. Hakikat sebenarnya baik. Begitu juga Allah kata berzina ni jahat, Allah yang tentu berzina tu jahat. Jahat untuk kita. Okey, kita dah faham kat situ. Jadi wajib kita percaya apa yang berlaku, yang mana perkara itu perkara baik, Allah yang nak, Allah yang buat. Pasti. Okey. Dan untung jahat ataupun apa yang jahat. Jahat ni benda yang kita tak elok lah. Apa yang jahat yang kita, ya Allah kata jahat, Nabi kata jahat, itulah jahat. Dia tentukan sendiri. Nabi. Okey, ianya jahat, maka jahatlah. Okey, saya nak tanya, dia terkait tak juga dengan iradah dan kudrah Allah, ataupun Allah nak dan Allah buat, sama tak? Ketidak. Kalau kita kata tidak, sebab tu saya cakap awal-awal, kalau tak puati, sound terus dalam bab ni. Sebab ni penting akidah nak buat balik ni. Kita nak buat balik nanti, dekat mana? Kampung halaman kita. Mana kampung halaman kita? Syurga ni. Kalau tak ada akidah ni, tak boleh buat balik. Kita nak balik ni. Okey, bila yang kita nampak perkara itu jahat, kalau dia bagi contoh, jahat tu apa? Bermula untung baik itu iman dan taat, dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Okey, jahat. Ada berkait tak dengan Allah yang nak dan Allah yang buat? Ada kait tak? Allah yang nak benda jahat tu jadi, dan Allah yang buat benda jahat tu jadi. Kita rasa macam tak boleh terima. Okey. Habis tu siapa yang nak ianya terjadi? Kita ambillah maksiat apa, pembunuhan yang berlaku. Kita nak kata siapa buat? Bukan Allah. Dia kena jawab untuk ni. Saya bagi tahu, dia jawab untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Kita jawab untuk diri kita sendiri. Kalaulah perkara yang buruk, perkara yang jahat, perkara yang jahat yang Allah tak bagi buat, mesti Allah tak bagi buat melalui Rasulnya. Dan ianya terjadi, dah terjadi. Siapa yang nak ianya terjadi? Kita kata dah Allah tak bagi buat. Bukanlah Allah yang nak ianya jadi. Automatik kita kata adalah nak yang lain lah. Macam mana boleh terjadi kalau Allah tak nak jadi juga? Jawab sendiri dia. Mana boleh, mestilah Allah nak. Allah nak, tapi Allah sendiri larang. Itu bab lain. Cuma sekarang ni itu step seterusnya. Step yang pertama, mengaku dulu. Terjadi itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Okey, atas kehendak Allah. Yang buat tu, yang menjadikan perbuatan itu, Allah juga ke kita? Allah jugalah. Ke kita boleh buat kita sendiri? Yang kita dah biasa dengar Allah apa, makhluk tak bagi bekas tu apa benda? Kainat tak memberi bekas tu apa benda? Maknanya makhluk ni memang tak memberi bekas, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi apa yang berlaku semuanya Allah yang buat. Semua yang berlaku, dan semua yang berlaku semua Allah nak. Sebab kalau ada yang Allah tak buat, siapa yang buat? Kita fikir sendiri. Kalau apa ada yang berlaku tu, ada yang Allah tak buat. Contohnya perkara maksiat, bukan Allah yang buat lah. Allah lagi tegah lagi tak bagi buat. Tiba-tiba berlaku, bukan Allah buat. Soalannya, siapa buat? Tak boleh kita nak kata. Kalau kita kata dia buat, maknanya ada Tuhan yang kedua. Allah dah juga buat. Itu pegangan. Satu lagi sebelum kita teruskan, itu dari segi pegang.
Tapi dari segi cakap tak boleh. Cakap, tengok tu, perzinaan berlaku, ada anak luar nikah. Allah lah yang takdirkan, Allah lah yang buat. Tak boleh cakap. Tak apa? Sebab adab. Tidak beradab cakap gitu. Dia Allah yang takdirkan. Itu dari segi cakap tak boleh. Tapi dari segi pegang, mesti kena pegang lah. Habis tu siapa buat kalau bukan Allah yang mentakdirkan, Allah yang hendak ianya terjadi? Siapa yang nak? Mestilah Allah yang nak. Dan kalau Allah tak buat, siapa yang buat? Mestilah Allah yang buat. Tapi Allah tak bagi. Dia ada istilah, dia panggil suruhan Allah dan perbuatan Allah tidak berlaziman. Istilahnya gitu. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah buat tak semestinya sama. Allah suruh kadang-kadang, Allah suruh perkara itu, tapi Allah tak jadikan perkara itu. Kadang-kadang Allah tak larang perkara itu dan Allah jadikan perkara itu. Itulah dia panggil kudrah, kekuasaan yang sebenar. Kekuasaan sebenar tak terikat dengan apa-apa. Dah suruh, takkan dijadikan pula. Tapi suruh mana terikat? Tidak. Dia suruh dia suruh untuk buat dalam masa yang sama, dia tak takdirkan, dia tak bagi benda itu jadi. Sedangkan dia suruh. Oh, itu memang real punya Tuhan. Itu baru Tuhan. Dia tak bagi buat, dalam masa yang sama dia buat. Lepas tu bila dia buat, siapa yang salah? Lepas dia terjadi itu, siapa yang salah? Yang kena buat tu salah. Kita kan? Kita pula yang salah. Ui, itu baru nama Tuhan betul. Dia buat apa yang dia nak, apa sahaja. Barulah lama-lama kita rasa kita ni hamba, makin kecil. Kita ni tak ada apa-apa. Itu yang akhir sekali Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Kat situ lah kali. Memang kuasa sungguh. Dia nak buat, dia buat. Jangan buat. Aku larang kamu buat. Kemudian Allah takdirkan ianya terjadi. Dan kamu yang salah. Oi, tak power macam tu. Tak power Tuhan. Itu baru power. Power lagi, kuasa lagi. Tak, Tuhan sungguh. Tu Tuhan sungguh. Dan kita ni kalau macam tu, kita ni apa? Dahlah kita tak boleh nak tentukan kehendak kita sendiri. Nampak je macam kita nak, hakikatnya bukan nak kita. Nampak je macam kita buat, hakikatnya bukan buat perbuatan kita. Habis tu kita apa? Lah kali terjadi benda yang Allah larang, kita pula salah. Allah, aku ni hamba, makin kecil. Bawa terasa hamba. Taklah terasa macam kita ni Tuhan. Bawa terasa aku ni tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Boleh buat, tapi hakikatnya yang buat tu Allah. Boleh nak itu, nak ini, hakikatnya Allah. Lepas tu kalau kita buat yang jahat, kita yang buat, bukan Allah. Kita kena ngaku gitu. Dari segi adabnya tak boleh kata gitu. Hanya satu tempat je boleh cakap macam tadi. Hanya dalam medan ta'lim, tengah belajar je boleh cakap apa yang berlaku baik dan buruk daripada Allah. Allah yang nak dan Allah yang jadikan. Hanya dalam belajar. Luar je ayat tu batil, wajib dihukum, ta'zir, wajib ditangkap dan dipenjarakan. Siapa cakap gitu? Tengok tu, berlaku pembunuhan, Allah yang takdirkan, tangkap, masuk penjara. Benda betul takkan tak boleh cakap. Saya biasa selalu bagi contoh, ayah dia ada adik-beradik, tapi salah seorang adik-beradik dia bin Abdullah, nombor 1 yang sulung. Lepas sidik-sidik, rupa-rupanya itu anak luar nikah. Dia ni yang bawah-bawah ni, yang setelah nikah. Dia ni boleh tak cakap dekat mak ayah dulu berzina? Mak ayah berzina dulu. Boleh tak? Benda betul boleh cakap, kan tak boleh cakap? Tak ada adab. Memang betul, tapi boleh cakap? Tak boleh cakap. Haram cakap gitu. Tak boleh cakap. Maknanya kita dengan makhluk-makhluk, dengan mak dan ayah je pun tak boleh cakap dah. Dengan Tuhan boleh cakap. Tuhan sendiri takdirkan, dia sendiri yang buat jahat. Habis kita ni boleh cakap gitu? Lagilah tak boleh. Dengan mak ayah pun tak boleh, sama-sama makhluk. Dengan Tuhan lagilah tak boleh cakap gitu. Tapi yang kita pegang, yang baik Allah yang buat, Allah yang nak ianya terjadi, dan Allah yang buat ianya terjadi. Yang baik dan yang jahat juga gitu. Sebab tu kita biasa dengar yang baik daripada Allah, yang buruk, yang salah tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah kan? Itu dia panggil adab cakap. Itu bukan pegangan. Pegang macam tu akidah Mu'tazilah. Pegang. Dia ada berbeza. Satu dia panggil pegangan, satu dia panggil yang sebut kat mulut. Pergi keluar, tengok-tengok hujan. Kena Allah basahlah, hujan ni lah basahkan aku. Itu dia panggil ayat isnad majazi, majaz aqli yang disebut. Tak ada masalah. Tapi kalau dia pegang,
Air itu yang membasahkan, kufur. Air itu yang membasahkan, api itu yang membakar, kufur. Maknanya api itu ada kuasa lah untuk bakar. Tak. Yang membakar Allah, tapi cakap kat mulut, api yang bakar, tak apa. Jadi dua lah. Satu jenis cakap, satu jenis pegang. Kita bincang ni yang jenis pegang, bukan jenis cakap. Cakap tak boleh cakap. Cakap tak boleh cakap. Apa yang jahat berlaku, Allah yang takdirkan, dan Allah yang nak ianya terjadi. Tak boleh cakap. Tapi dari segi pegang, wajib pegang gitu. Bila kita pegang, kita faham sungguh-sungguh, maka kita akan terasa kita ni kecil sungguh, hamba sungguh. Baru terasa diri tu hamba dan tak ada nilai. Apa yang kita buat, semua sebenarnya Allah yang nak jadi, baik ataupun buruk. Dan lepas pada tu, apabila terjadi perkara baik, kita tak boleh ngaku kita punya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya nak tolak maksiat, tidak ada kekuatan nak buat kebaikan, ibadah, melainkan Allah yang tolong. Bila jadi yang baik, bila jadi yang jahat, kita kena nisbah kat diri kita sendiri. Aku punya salah, aku punya lemah, aku yang jahat, bukan Allah. Habis tu kita apa? Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada nilai pun langsung. Tak ada apa kita ni. Itu maksud wajib kita percaya untung baik dan jahat itu daripada Allah. Daripada hadis Jibril. Jibril menyerupai seorang lelaki. Ada dua lagi malaikat datang jumpa Nabi. Nabi itu tengah kuliah waktu tu, tengah menerangkan tentang agama, tentang para sahabat. Tiba-tiba datang Jibril, tapi menyerupai seorang lelaki, duduk dengan Nabi. Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Lepas tu fa akhbirni anil Islam. Dia tanya, Nabi jawab lah. Lepas tu fa akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, masa dia tanya fa akhbirni anil iman, kau khabarkan kepada aku tentang iman. Jibril tanya ni, Nabi pun jawab, antu'mina billah. Iman tu adalah engkau beriman pada Allah. Itu jadi rukun iman tu. Antu'mina billah wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan pesuruh-pesuruhnya, wal yaumil akhir, dan beriman dan hari akhirat. Lepas tu Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman perkara baik dan perkara buruk daripada Allah. Sebenarnya benda ni selalu kita sebut, cuma kita je bila fikir je, takkanlah Allah tak bagi buat, tapi benda tu Allah yang nak dia jadi. Kita akan fikir gitu. Sebenarnya selalu kita sebut benda ni. Malah dalam kunut pun kita baca. Apa? Masa kunut tu, yang menandakan tentang perkara yang buruk ni, yang jahat ni, Allah yang takdirkan. Kat mana? Kunut baca hari-hari ni? Ke mazhab Hanafi semua ni? Ke baca tak faham? Allahumma adini fiman hadait, tak ada. Wa'afini fiman afait, tak ada. Wa tawallani fiman tawallait, tak ada. Wa barik li fima atait, tak ada. Wa qini syarra ma qadait, ataupun wa qini bi rahmatika. Sebab tu ada bi rahmatika tambahan tu. Ataupun wa qini syarra ma qadait. Wa qini, dan peliharalah aku. Wa qina, dan peliharalah kami. Syarra ma, syarr, kejahatan. Ialah maksiat, kejahatan, kufur, semualah yang jahat-jahat, qadait, yang telah engkau takdirkan. Lepas tu amin. Bila kita kata Allah yang tentukan benda-benda yang buruk, kita kena pegang gitu. Tak boleh terima. Yang amin tu apa benda? Kita selalu lalu benda ni. Bila baca rukun, masa hafal rukun iman dulu pun kita baca. Cuma maksud yang kena percaya kepada baik dan buruk daripada Allah. Lepas tu setakat lalu gitu. Bila kata je yang buruk daripada Allah, tak boleh nak terima dah. Sebab ada benda. Sebab tu saya kata, apa-apa yang timbul itu syaitan, perlu diselesaikan. Apa-apa yang timbul. Apa yang timbul? Ya. Agak tak kelar sikit kalau satu berat tadi. Berat. Jadi mungkin kita kata macam mana Ustaz yang berkait dengan akal dalam benda buruk. Betul Allah yang tentukan kejadian benda buruk. Tapi maknanya anugerah Allah, akal kepada manusia itu yang buat Allah beri pertimbangan kita berfikir benda buruk. Okey. Habis macam ni ayat dia. Habis tu kalau semua Allah jadi tak apalah kan. Habis Allah bagi kita akal untuk kita fikir mana baik mana buruk, dan buat yang baik, jangan buat yang buruk, kan? Itu bukan pegangan, itu syariat. Dalam kita
berhidup sebagai seorang yang beragama, Allah suruh kita buat 3 perkara. Fardu ain, 3 perkara. Yang kaya baru cerita satu. Yang pertama, suruh berpegang. Bila sebut pegang ni, akidah lah, tauhid. Yang kita bahas lah. Yang kedua, dia panggil, Allah suruh juga. Allah, Tuhan yang sama juga yang suruh. Yang suruh pegang begitu, dia juga suruh beramal dengan syariat zahir. Syariat zahir ni yang kena pilih, yang jahat jangan buat, yang baik, yang jahat jangan buat, yang baik kena buat. Ini syariat zahir, ini bukan pegang. Dan yang ketiga, surahan juga. Saya tak masuk lagi pada tu. Surahan juga, iaitu apabila terjadi syukur dan redha. Bila apa yang kita buat tu jadi benda baik yang kita buat, jadi benda baik kita buat. Itu surahan Allah yang kedua, iaitu buat ibadah zahir, iaitu guna akal, buat yang baik, jangan buat yang jahat. Itu akal pakai, itu ibadah zahir. Ini bukan pegang. Dia bukan kat sini, ini kat sini. Kat situ, buat yang baik, jangan buat yang jahat. Itu Allah suruh. Dalam masa yang sama, Allah suruh juga suruh pegang yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Sama dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita jangan buat yang jahat, buat yang baik. Apa yang Allah suruh melalui Rasulnya, semua buat. Apa yang Allah tegah melalui Rasulnya, semua jangan buat. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, pegang semua daripada Allah. Okey. Dalam masa yang sama, yang ketiga, tasawuf pula. Yang ketiga adalah bila terjadi benda baik, syukur dan syukur. Syukur dengan maksud kena aku punya jalan ni yang Allah telah tentukan sejak azali lagi ni, jalan ni baik, dan aku pun buat yang baik. Dan syukur. Bila tak jadi apa yang kita nak, redha. Sangka baik. Itu sangka baik. Jadi yang tadi akal tu kita tak bahas pasal tu. Kita bahas pasal pegang. Dari segi akal, kita disuruh untuk guna akal. Suruh untuk guna akal, dan disuruh untuk buat yang baik, jangan buat yang jahat. Itu suruhan dipanggil syariat. Dalam Islam dia ada 3 fardu ain. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, dia panggil lah. Fiqh, yang ketiga tasawuf. Istilah tu kena 3-3. Saya bincang berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan fiqh. Fiqh tak boleh kata gitu. Fiqh yang baik buat, yang jahat jangan buat. Itu semua dekat mulut dan dekat kepala, dekat otak. Dekat hati lain. Hati ni pegang. Dekat hati lain. Dekat hati semua yang berlaku Allah yang tentukan. Sebab tak boleh terima akal kita yang waras apa yang berlaku bukan Allah yang buat. Tak boleh terima. Okey, dalam dunia ni ada tak dalam dunia ni mana ramai orang kafir ke orang Islam? Orang kafir atau orang Islam? Orang kafir, orang Islam 1/3 kot. 1/3 je daripada dunia. Maknanya yang ramai orang kafir. Nampak? Okey. Dalam Islam sendiri yang 1/3 tu berapa banyak yang ikut Islam betul? Kurang lagi. Okey. Jadi, kalaulah kita fikir, cuba kita fikir, maknanya yang sembah Allah ni sikit sangat. Kalaulah Allah hanya buat yang baik-baik saja, maknanya banyak dalam dunia yang berlaku bukan Allah yang buat. Sebab yang banyak jahat ke baik dalam dunia? Banyak yang jahat. Yang kafir tu pun dah 2/3. Yang Islam tu pula berapa banyak ada lawan Islam lagi ni? Kalau nak kira, lebih banyak kejahatan yang berlaku di atas dunia berbanding dengan kebaikan. Kalaulah kita kata yang jahat tu bukanlah Allah buat, maknanya dalam apa yang berlaku kat dunia ni banyak yang Allah tak buat. Tuhan ni ke tu? Satu. Yang kedua, logik ke dalam apa yang berlaku bukan Tuhan yang buat? Tak. Semua Allah yang buat. Itu dari segi pegang. Ingat, pahaman Mu'tazilah ni bukan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Allah hanya buat yang baik-baik, ataupun Allah buat, ni ramai orang faham gini, Allah memberi kita panca indera, mata semua Allah bekalkan kita. Allah bagi kita kudrah, kekuatan. Allah bagi kita kehendak sendiri. Semua Allah sediakan dah. Dan lepas pada tu Allah lepas kita, pergi buat. Dan engkau jangan buat yang ini, maka engkau buat yang ini. Aku nak tengok. Maka Allah tak campur tangan dah. Maksudnya nanti bila dia buat baik banyak, timbang-timbang, Allah masuk dalam syurga. Dia buat jahat, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dalam keadaan Allah bagi dia semua kelengkapan yang perlu untuk hidup,
Yalah, mata, telinga apa semua Allah bagi, dan kekuatan pun Allah bagi, dan kehendak pun Allah bagi. Dah, buat sendiri. Itu pahaman Mu'tazilah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan. Tapi ramai faham gitu lah. Kalau Allah dah bagi kita semua kan, kitalah buat sendiri. Kitalah buat sendiri. Biasa kita tengok. Okey. Ni tangan. Ada cincin. Tak ke cincin? Alamak. Cincin. Bila kita bergerak, siapa yang gerakkan? Cincin siapa gerakkan? Kalau cincin tu tangan yang menggerakkan, i'tiqad kufur, kekal neraka selamanya. Kalau kata cincin tu kita yang gerak atau tangan yang menggerakkan, tolak troli. Dalam tu ada barang. Yang tolak troli tu kita. Barang tu digerakkan oleh troli itulah. Barang tu troli yang gerak. Kita gerakkan troli. Macam itulah juga. Kalau kita faham begitu, Allah yang gerakkan kita, troli, barang dalam troli itu bergerak kerana kita yang tolak, bukan Allah. Kufur. Itu i'tiqad kufur. I'tiqad kufur. Itu yang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah dia. Habis tu Allah buat semua. Ada tak yang Allah tak buat? Ustaz. Ya. Saya pernah baca juga. Okey. Orang ni juga yang salah. Jadi berkait dengan tadi tu, saya rasa mungkin ada perbezaan yang Ustaz sebut tadi, faham yang bukan syariat lah, yang membentuk akidah. Tapi baik buruk itu terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ya. Setuju sangat. Ramai orang terpedaya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada zaman 100 lebih hijrah. Sekarang 1444. Ini zaman 100 lebih dah ada dah Mu'tazilah, malah jadi kerajaan Islam. Yang sebut tu orang nanti masalah. Itu memang masalah. Memang masalah. Dia sebenarnya dia tak susah pun. Kan kitab kan. Untung baik, perkara baik dan jahat itu daripada Allah. Macam nak terang? Itu je. Dan kita dah ada dah. Macam nak terang? Maknanya Allah lah buat semua kan untuk baik itu. Tapi itulah kadang-kadang orang yang ada nama lah. Kadang-kadang masuk TV lagi. Habis nak macam mana? Sebenarnya dia tak ada masalah sangat jika boleh jawab soalan-soalan kita tadi. Yang boleh jawab soalan-soalan yang kita sebut tadi lah. Kalaulah tidak, kalau maknanya kalau perkara jahat tu siapa buat? Syaitan buat, bukan Allah ke? Kalau bukan Allah buat, maknanya ada benda lah yang Allah tak buat. Jawablah yang tu. Ya, ada benda Allah tak buat. Kufur terus. Iyalah, kita kata ada yang Allah tak buat. Tak ke kufur tu? Kita nampak, macam keras, macam melampau kan. Sedap cakap orang kafir. Kita tak tunjuk orang. Kita kata i'tiqad itu i'tiqad kufur. Betul tak? Pegangan tu pegangan kufur. Memang betul. Sebab dia kata ada yang Allah tak buat. Tak kufur ke? Maknanya kalau Allah tak buat, siapa buat? Mesti ada yang lain. Itu nama syirik. Ataupun jadi sendiri, semula jadi. Dah jadi barat barat semula jadi belaka dia. Mana boleh semula jadi? Ada tai lembu pun boleh ada lembu. Ada tai lembu ni semula jadi. Mana boleh? Mesti ada lembu. Tiba-tiba ada perbuatan yang berlaku, dia jadi sendiri, semula jadi. Itu pahaman liberal. Nabi sebut, umatku akan terbagi kepada 73 golongan. Satu aja yang fil jannah, 72 finnar. Cuba bayangkan 72 pahaman. Dia ada pahaman Jabariyah, pahaman Qadariyah. Ada pahaman Jabariyah yang bahawasanya apa yang berlaku semua Allah, kita tak payah buat apa-apa. Sebab apa yang berlaku semua Allah. Kita belajar tadi, baru lepas tadi, memang apa yang berlaku semua Allah kan. Habis tu macam mana sekarang? Jabariyah. Sebab ada i'tiqad Jabariyah dia panggil. Dia seumpama lalang yang ditiup angin. Tiup ke situ jadi gitu. Dia macam papet, macam wayang kulit. Yang gerak tu yang atas ni. Yang tu sebenarnya tak. Yang suara pun suara yang tu. Yang bergerak tu. Macam tu je kita. Itu pahaman Jabariyah. Iaitu apa yang berlaku semua daripada Allah. Jadi kita memang tak ada apa-apa. Maka kita jalan aja lah hidup semuanya daripada Allah. Itu pahaman Jabariyah. Tadi kita macam tu kan? Tak. Pahaman Jabariyah, syariat tadi. Syariat ada tak? Allah suruh buat yang baik, tinggalkan yang dilarang. Ada. Sebab tu kita ada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dalam masa yang sama kita pegangnya itu, dalam masa yang sama kita pegang semua daripada Allah, dalam masa yang sama kita kena buat apa yang Allah suruh, kita kena tinggal apa yang Allah larang. Dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama semua Allah tentukan.
Lama-lama kita rasa kita ni terkepit. Bila terkepit sampai tak boleh buat apa. Itulah hamba. Hamba ni dia tak boleh buat apa. Nama dia hamba. Tak boleh buat apa. Terkepit. Kalau macam tu, apa guna aku ni? Betul lah, apa guna? Baru tahu tak guna. Ke selama ni rasa apa? Baru tahu kita ni tak guna. Tak guna, faham tak? Tak ada guna pun kita. Tak ada guna pun. Dengan maksud, apa yang berlaku semua Allah nak, semua Allah buat. Bila jadi benda baik, serah ke Allah. Bila jadi benda jahat, kita yang buat. Dalam masa sama, disuruh untuk buat ni, ditegah untuk buat ini. Tiba-tiba jadi yang kita pun buat yang jahat, kita dikira salah. Tapi hakikatnya sebenarnya pegangannya Allah yang buat. Uish, terkepit lah kali kita macam tak ada apa-apa. Itulah makna kita tak ada apa-apa. Itulah makna. Sekarang orang boleh sebut, tapi makna tu apa? Tak ada apa-apa tu. Kadang-kadang habis kita buat ni, kita yang gerak. Ya, kita yang gerak. Kita yang bergerak. Kalau buat jahat, buat jahat. Buat baik. Apa Allah pula? Allah yang buat. Habis tu, kalau bukan Allah buat, siapa buat? Kita yang buat. Allah telah bagi kudrah kekuatan kat kita, maka kita buat. Mu'tazilah. Saya rasa ada kat belakang ni pemahaman Mu'tazilah kot. Mu'tazilah. Yang kita fahamkan sebenarnya adalah kita nak dapatkan hakikat dari Allah Ta'ala. Hakikat urusan Allah Ta'ala makhluk dan makhluk tak ada kuasa. Tak ada. Tetapi daripada syariahnya, maksudnya Allah Ta'ala bagi Al-Quran, bagi akal supaya kita fikir, supaya tidak syariah ni sebagai kita sebagai makhluk biasa, pemikiran seperti biasa. Tapi hakikat yang baca betul ini untuk mengetahui sebenarnya ini datang dari Allah Ta'ala. Syariat ni macam biasa yang kita fikir. Kita kena fikir itu. Kalau kita buat jahat, ini setiap sekali memang buat jahat. Jahat memang dah tentu. Maka yang tadi ni, yang sekarang kita berlaku macam mana tu, membunuh kita nampak orang tu jahat. Dia tidak fikir dia bunuh. Pada syariat, pada hakikat tu memang Allah Ta'ala letak. Adakah seperti itu? Ya, begitu. Dari segi syariat, begitulah. Berbunuh. Kena katalah dia bunuh. Kau boleh kata, pembunuh, tapi Allah yang takdirkan. Mana cakap gitu? Pencuri, tapi Allah takdirkan. Tak ada. Pencuri lah. Itu syariat. Maka tangkap. Lepas tangkap apa? Syariat lah. Kenapa nama syariat kan? Syariat. Maka tangkap. Hukum. Sebab apa? Hukum tu ada dalam Quran. Itu dah bahas syariat dah. Dalam Quran. Maka kena hukum dia. Dia berdosa. Dia diancam neraka dan sebagainya. Itu syariat. Lepas tu dan kita kena kata dia buat tu kerana dia buat, bukan Allah yang buat. Dari segi adab cakap. Dari segi adab bercakap mulut, engkau lah yang buat. Tapi Tuhan takdirkan. Tuhan takdir apa benda, engkau yang buat. Gitu. Tapi pegang semua daripada Allah. Ke ada yang Allah tak buat? Dia mesti kena faham gitu. Sebab kita takkan boleh jawab bila orang tanya apa yang berlaku, siapa buat? Bukan Allah buat. Siapa berani cakap bukan Allah buat? Siapa berani cakap? Cakap. Tak berani cakap punya. Dia akan jadi lah kali dia gantung macam tu sampai mati. Ramai orang gitu. Dia tak berani. Kenapa tak berani nak kata semua Allah buat? Sebab seolah-olah menyalahkan Allah. Seolah menyalah. Iyalah dari segi cakapnya tak boleh. Tapi dari segi pegangan mestilah kehendak Allah sempurna. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Apa maksud? Kalau kita bahas berkaitan dengan qudrah, dia punya takluk dia panggil ijad dan idam. Menjadikan, mengadakan dan mentiadakan. Allah je yang mengadakan dan mentiadakan. Makhluk tidak. Tapi rupa nampak macam mengadakan. Hakikatnya tidak. Hakikat tak ada. Sebab tu kalau kita tengok, walaupun dah jelas-jelas tulis wajib percaya. Kalau tak percaya berdosa. Ini rukun iman. Kalau tak percaya tak beriman lah. Rosak rukun iman. Kalau tak buat rukun semayang, tak sah semayang. Kalau tak buat rukun ni, tak sah iman. Wajib percaya kita dengan untung baik dan untung jahat itu daripada Allah. Bila sebut daripada tu, Allah yang nak, Allah yang buat. Kemudian bermula untung baik itu iman dan taat, Allah yang buat. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat, Allah yang buat. Tapi tak boleh terima juga. Padahal dah ada dah kita. Tak boleh juga. Tak boleh. Sebab apa? Ada lagi dalam. Sebab tu kena keluarkan untuk dijawab.
Lepas tu macam mana? Kata ustaz reka ni kitab. Macam mana? Dalam kitab nak kata kitab salah, melampau tu. Kita buat berapa kitab nak kata kitab salah. Saya dah karang lebih kurang dalam 180 kitab. Saya kata kitab ni salah. Okey, kita boleh bincang. Kita kitab pun ni baru first time tengok kitab, tiba-tiba nak kata salah. Kalau banyak karang kitab bolehlah kita bincang-bincang. Bincang-bincang je, belum tentu betul. Padahal dah jelas-jelas. Malah kita dah hafal rukun iman tu. Yang baik dan yang apa rukun iman? Qada dan qadar kan? Qada dan qadar. Apa rukun iman? Yang kita dah hafal lah. Saya tak hafal sebab tu saya tak tahu. Rukun iman apa? Percaya kepada qada dan qadar kan? Situ je kan? Habis kat situ je kan? Apa yang kita faham maksud qada dan qadar? Baik buruk ni faham. Faham gitu tak? Jangan cerita yang faham setelah belajar, sebelum ni. Kita faham ni. Percaya kepada qada, percaya kepada Allah. Okey. Percaya kepada malaikat. Okey, ada kan? Percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Apa? Kosong Kosong kan? Kosong tu masalah. Percaya kepada Allah, dia ada. Kadang-kadang dia ada. Percaya pada malaikat, dia ada benda yang untuk kita faham. Percaya pada kitab, ada benda untuk kita faham. Percaya pada hari akhirat, ada benda kita faham. Percaya pada qada dan qadar, kosong. Kan kita tengok bom berlaku, takdir dah. Takdir. Accident tu baik ke buruk? Buruk tu. Ngaku pula kata Allah buat. Mati, anak mati, cucu mati, semua mati kan? Isteri mati, suami mati. Kita kata apa? Takdir kan? Bila takdir siapa buat? Allah lah buat. Itu buruk tu. Kita nampak buruk dari sudut tu. Buruklah bagi kita. Tapi bila yang lain tak boleh terima. Takkanlah pula. Macam accident, dia ni bawa laju, mabuk, bom, langgar. Takdir lah. Kita kata takdir Allah kan. Sebenarnya tak boleh kata gitu. Nanti ada lubat tu. Takdir Allah. Kan kita akan kata ini dah takdir sejak azal lili. Allah telah tentukan sejak azal lili dari anak kau mati kena accident. Tapi aku geram kat dia mabuk. Bab syariat lain. Mari kita lawan mahkamah tu lain. Syariat. Ini cerita yang sabar, jangan anak aku sabar. Allah dah tentukan. Ini ataupun Allah lebih menyayangi. Gunalah ayat-ayat tu. Yang biasa guna ayat ini adalah qada dan qadar, takdir. Kan benda tu benda buruk. Iaitu orang mabuk langgar anak dia pula tapis. Lagi bengangak, geram. Tapi takdir, sabar. Benda buruk tu. Kenapa kita kata okey aja boleh terima? Kenapa benda buruk yang lain tak boleh terima? Sama je. Sebenarnya tak boleh cakap gitu. Dari segi adab pula. Dari segi adab tak boleh kata takdir kematian tu, takdir Allah telah takdirkan ataupun ini qada dan qadar. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh. Kita kena salahkan diri kita lah. Tak jaga anak ke, atau dia tak jaga betul-betul ke, ataupun kita kata Allah lebih menyayangi, boleh juga. Boleh kata gitu. Tapi tak boleh kata Allah yang takdirkan. Maknanya menyalahkan Allah. Memang tak boleh kata gitu. Saya baru ni dalam satu kuliah, boleh tak kata Allah cipta babi? Allah cipta ke? Allah buat ke? Cipta, buat. Yalah, kita akan kata kan, kalau bukan Allah cipta, siapa cipta? Pandai pula kita fikir ke situ kan. Tapi boleh tak cakap tengok babi tu Allah yang buat babi tu? Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Hukumnya haram, berdosa. Dari segi adab tak boleh. Sebab dia kau tahu tak siapa yang buat? Siapa yang buat agak-agak? Hakikatnya Allah lah. Takkan ada orang yang lain boleh buat. Allah buat. Kita kata ni Allah lah yang buat. Mari sini, tu ludah atas muka dia. Kau tahu tak? Kau jangan marah. Allah yang buat ni. Tak boleh. Sebab dia jijik. Kita tak boleh nisbah kepada Allah. Ini syariat, itu adab. Tak nampak tak? Ada adab, ada syariat, ada pegang. Jangan campur. Campur ni yang jadi huru-hara ni. Campur ni. Makan nasi, Allah, Alhamdulillah. Hoi kenyang nasi, kenyang. Makan nasi kenyang lalu. Syirik. Nampak? Dia dah masuk, dia campur dah. Makan nasi kenyang, tu adab cakap. Bukan syirik. Syirik kan hati. I'tiqad, pegang siapa yang kenyangkan? Allah lah kenyangkan. Bila korek kat akidah, Allah lah kenyangkan. Tak kalau nasi. Habis kau cakap jadi orang bercakap memang begitu. Mana ada orang bercakap Alhamdulillah kenyang, perut makan nasi
nasi, tapi nasi tidak mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Mana ada orang cakap panjang-panjang gitu? Cakap pendek-pendek makan nasi kenyang. Bila korek dekat akidah, korek, Allah yang mengenyangkan. Itu bab akidah. Cakap lain. Adab lain. Syariat zahir lain. Sebab tu dalam agama kita ada tiga kena ngaji. Tak boleh duk main tasawuf aja, tak boleh. Akidah ke mana? Tak boleh main akidah aja. Fiqh ke mana? Persemayang ke apa ke, bab-bab yang rukun sah batal tadi ke mana tu tadi? Tapi akidah, mantap, akidah pegangan, hebat syariat. Padahal kalau nak kira memanglah perlukan akidah, tapi syariat pun perlu, sah batal pun perlu juga. Sah batal tu sebab itu adalah suruhan juga. Sebab Allah suruh kita melalui rasulnya buat 3 benda: berpegang, beramal syariat zahir, beramal syariat batin. Ni yang ikhlas, redha, syukur tu. 3 kena ada. 3 ada jadi hamba. 3 ni tak ada tak jadi hamba tu. 3 ni tak ada. Okey, tak buat amalan zahir. Hamba gitu. Akidah mantap, tasawuf mantap, redha aja dia. Tapi tak semayang. Tak jadi hamba tu tak nampak hamba. Semayang aja, akidah tak ada, tak kenal Tuhan pun. Orang lain sembah Allah, dia sembah dinding. Orang lain tahu Allah tidak bertempat, dia sembah Allah yang ada kat arasy. Tak kepelek dia sebab apa? Jadi macam mana? Tak ada nilai, tak sempurna. Ataupun akidah mantap, syariat pun mantap, semua rukun-rukun mantap, tapi tak ada dalaman. Syariat batin tak ada. Duk belagak, duk takabur, tak guna juga. Dia kena ada 3. Jadi jangan campur. Dia ada adab, dia ada nisbah bercakap, dia ada pegang, dia ada zahir, dia ada batin. Itu Islam. Tak ada salah satu ni, dia akan jadi canggung. Dia akan jadi macam tak kena, macam Islam tak habis. Islam tak habis, iman tak habis. Jadi bermula untung baik iaitu iman dan taat, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Kita memang sebenarnya hidup dalam keadaan syariah. Okey. Sebagai orang biasa. Okey. Kadang-kadang kita juga fikir akan hakikat. Kalau berpandukan pada sahabat ni, pegangan Mu'tazilah. Dengan syariah tu dia seolah apa yang Tuhan. Mu'tazilah kita tahu. Yang jahat satu yang tu kita kena buat ni, kita fikir sini. Mu'tazilah fikir kan. Tapi sebenarnya syariah apa itu ada pasal juga. Saya ambil tahu. Kalau jahat kita fikir jahat. Dia ambil syariat tu punya fikir, letak dekat akidah. Syariat kan fikir yang baik, yang buruk, yang baik buat, yang buruk jangan buat. Dia letak yang itu juga dekat akidah, dekat. Kalau Allah tak bagi buat, takkan dia buat. Allah yang tak bagi, tiba-tiba Allah buat. Takkan dia letak yang syariat tu. Itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Itu untuk kita. Kalau Allah yang tak bagi buat, Allah kata jangan buat. Okey. Firaun, siapa yang nak Firaun tu jadi Firaun dah lah, jadi kafir, tak beriman sampai mati? Allah kena jawab. Habis nak jawab siapa kalau tak jawab Allah? Nampak tak kita? Kita terkepit Allah lah. Okey. Dalam yang masa yang sama, Allah hantar tak Nabi Musa dengan Nabi Harun? Hantar. Itu syariat. Dan apa yang Allah suruh? Allah suruh dakwah Firaun. Dakwah Firaun. Tapi apa yang terjadi kita tak tahu. Nabi Musa semua tak tahu waktu tu. Mana tahu? Tak berlaku lagi, mana tahu? Pegangan tu sekadar pegangan, bukan apa yang berlaku memang daripada Allah. Cuma ketika Nabi Musa, dia mana tahu apa yang jadi, apa yang akan terjadi. Nabi Musa beriman ataupun tidak, kehendak Allah, apa yang Allah nak dan apa yang Allah buat, mana tahu, tak jadi lagi. Tapi yang disuruh sekarang adalah berdakwah pada Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah pada Firaun supaya dia beriman. Walaupun Allah suruh, Allah tak nak jadikan. Sebab tu tak jadi. Ke Allah nak sangat Firaun tu beriman, tapi Firaun tak beriman. Wui, hebatnya Firaun. Nak Allah tu kalah dengan nak Firaun. Firaun nak kafir, maksud tak nak beriman, nak kafir. Allah nak Firaun beriman. Tiba-tiba sekarang Firaun beriman ke tak? Tak. Siapa yang terror lagi? Firaun lagi terror pula. Apa benda ni kita fikir ni? Tu bukan Tuhan tu. Apa yang Tuhan nak, terus jadi. Semua jadi. Tak mungkin tak jadi. Itu baru nama Tuhan.
yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Tak mungkin apa yang Allah nak tapi tak jadi. Tak masuk akal. Itu bukan Tuhan. Tuhan apa yang dia kehendak, guna perkataan kehendak balik. Apa yang dia kehendak pasti jadi. Itu yang kata apa? Innama amruhu. Dia baca selalu tu, siap hafal lagi. Innama amruhu idza arada. Iradah tu arada. Apa yang Allah nak. Arada syai'an. Apa syai'an? Sesuatu. Sesuatu tu benda baik ke benda buruk tu sesuatu lah. Apa saja. An yaqula lahu kun fayakun. Ke faham kun fayakun, Allah dah kata kun jadi, kun jadi, kun jadi. Bukan. Takkanlah nak jadikan bumi. Kun nak jadikan tu. Kun tu. Bukan. Masuk kun fayakun, jadi maka jadilah, maknanya kalau Allah nak jadi. Tu masuk kun fayakun, jangan duk faham. Allah kata jadi. Maka kalau nak jadikan manusia, Allah pun kun. Baru banyak kun dah. Bukan maksud tu. Kun fayakun tu maksudnya nak jadi, terus jadi. Allah nak jadi. Tu kun fayakun, senang aja. Nak jadi. Jadi bila Allah nak ianya terjadi, maka ianya terjadi. Tiba-tiba sekarang ni Allah nak tak Fir'aun beriman? Allah tak nak. Tapi Allah suruh tak? Syariat dah balik. Syariat. Allah suruh tak Nabi Musa pergi dakwah? Suruh. Sebab tu Nabi Musa kena pergi dakwah. Nabi Musa tahu ke? Mana tahu, tunggu jadi baru tahu. Allah tahulah. Tu masalah ilmu pula. Mesti Allah tahu, dan malah Allah yang tak nak dia beriman. Hati-hati kita kata, Allah nak Fir'aun beriman, sebab tu Allah hantar Nabi Musa. Sebab Allah nak dia beriman. Tiba-tiba dia tak beriman juga. Nampak macam tak ada apa-apa. Hati-hati. Bahaya i'tiqad tu. Apa yang Allah nak tak jadi. Apa yang Allah nak tapi tak jadi. Hebat Fir'aun lagi. Nak Fir'aun tu lagi kuat daripada nak Allah. Hush. Tak boleh. Bahaya tu. Pemahaman yang berbahaya. Maka Allah tak nak Fir'aun beriman. Tak nak tu hanya Allah je tahu. Dan kita tahu bila dia dah mati. Ketika kejadian tak tahu lagi. Ketika waktu tu tak tahu lagi. Sekarang baru tahu. Allah tak nak dia beriman, tapi Allah suruh melalui Rasulnya supaya dia beriman. Tak ke itu Tuhan yang sebenar? Dia buat apa yang dia nak buat? Ya, dia nak bagi tahu kita sempadan antara hamba dengan Tuhan. Inilah Tuhan ni, apa dia nak dia buat. Dia kata engkau beriman, dia pun buat orang tu tak beriman. Oh, memang real itu baru Tuhan. Itu baru satu. Tak, kita bab sifat 99 yang mutakabbir tu. Apa? Mutakabbir. Yang maha takbur tu. Yang tu lah belagak apa. Kan dulu ada berlaku sedikit kontroversi menterjemahkan apa? Samsing ke apa sebagainya kan. Mutakabbir sungguh. Mutakabbir. Bukan kuasa sungguh, bukan kuasa ikut dia nak buat apa? Ikut sungguh. Bukan perlu dikeranakan dengan satu kerana buat. Kerana buat. Tak ada kerana. Engkau beriman. Lepas tu dia jadikan tak beriman. Memang Tuhan sungguh lah tu. Baru nama Tuhan. Barulah nama Tuhan. Jangan buat. Lepas tu dia takdir buat. Lepas tu kau jangan cakap aku buat. Kau cakap kau yang buat. Tuhan tak? Tu realnya Tuhan. Ini Tuhan kena ikut hamba pula. Bila hamba buat gini, Tuhan kena ikut. Kena ikut. Siapa yang Tuhan? Hamba. Tuhan pula kena ikut hamba dia. Itu dari segi pegang. Dari segi syariat. Dari segi syariat kena ikutlah apa yang Nabi buat. Nabi suruh buat yang baik. Nabi kata jangan buat yang jahat. Kena ikutlah. Kenapa pula? Kenapa pula kita nisbahkan dekat kita? Aku buat, aku kan kita ada aku kan. Kan kita kata aku semayang, akulah buat baik aku. Dari segi nisbah cakap. Ini bukan pegangan, ni syariat pula. Pegang semua Allah kan. Selesai. Ni aku yang buat baik, aku yang sedekah, semua aku kan. Kita hakikatnya Allah. Sebab Allah yang nisbahkan, kita buat. Laha ma kasabat, lalu juga baca ayat tu. Banyak ayat selalu baca je, faham kan tak faham je. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah sendiri yang cakap.
bahawasanya bagi kamu benda baik apa, kamu dapat lah. Kamu buat benda jahat, kamu dapat jahat. Dalam masa yang sama, firman Allah juga, ayat Quran yang sama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat. Macam mana nak kata? Ayat yang sama, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kamu dapat apa kamu buat baik, kamu dapat baik. Kamu buat jahat, apa kamu dapat jahat. Lepas tu kita baca surah lain, wallahu khalaqakum, Allah yang mencipta kamu, wa ma ta'malun. Apa yang kamu buat pun Allah cipta juga. Sudah. Dia panggil tanaqud, bertentangan dah dua ni. Sebab satu tu ayat syariat, satu tu ayat pegangan. Ulama ya, kita tak reti baca Quran, tak reti apa benda pun. Ulama yang buat keluar. Qul kullun min indillah. Katalah semuanya daripada Allah. Tu macam mana pula? Macam mana pula? Maka kita dapat faham dekat sini, dalam kita hidup beragama, kita kena buat 3 benda dan kita kena sedar kita ni hamba. Nak tahu kita ni hamba, kita kena pegang. Dalam masa yang sama kita kena hidup, kena pegang di hati, di akidah kita, pegangan kita, dan kita kena beramal dengan syariat luaran, dan kita kena beramal dengan syariat batin dia panggil. Ikhlas, betul lah. Redha, syukur, mesti wajib. Sebab Allah yang telah tentu. Pernah tak kita dengar kita dah ditentukan baik buruk sejak azali lagi? Pernah tak? Tak pernah dengar. Kita apa yang telah, tahu tak Allah telah tentukan kita? Allah dah tentukan tak kita ni syurga ke neraka? Ke Allah tak tahu lagi? Sebab tak tahu risau sebab ilmu tu. Allah tahu tak kita syurga ke neraka? Allah tahu. Kalau kata Allah tak tahu, maknanya ada benda Allah tak tahu. Rosak sifat ilmu. Kata Allah Maha berilmu, Allah tak tahu ya. Tunggu berlaku baru Allah tahu. Itu antara juga Mu'tazilah, Khawarij ke. Fahaman lain juga tu. Allah tak tahu selagi tak berlaku. Rosak sifat ilmu Allah. Allah dah tahu pula. Okey. Kita maka Allah dah tahu kita ni masuk syurga atau masuk neraka? Ya, dah tahu. Okey. Siapa yang nak kita nak balik, kembali balik iradah balik? Jangan salah jawab. Siapa yang agak-agak nak kita masuk syurga? Allah lah. Allah dah tahu dan Allah lah. Kalau ada orang, bukan kita lah, orang lain, orang kafir masuk neraka, siapa yang nak? Bagi contoh neraka, jangan bagi contoh kita. Bagi contoh orang kafir masuk neraka, mati tak beriman masuk neraka, siapa yang nak dia tak beriman? Allah lah. Siapa yang nak masuk dalam neraka? Allah lah. Ke siapa? Tu akidah. Zahir balik. Zahir kita kena dakwah kat dia, suruh dia masuk Islam. Itu kerja kita. Kena kerja kita. Jadi bila kita buat sesuatu tak berkesan, ada rasa apa-apa? Kalau rasa tak ngaji akidah. Begitu kita dakwah, orang tak dengar. Orang tak dengar. Kita pun rasa macam bengkak tau. Sekejap. Kejap. Kita dakwah. Bila tak dengar, kau tak dengar cakap aku, macam mana akidah itu? Sedangkan apa yang berlaku kerana dia nak berubah, kan Allah yang bagi dia berubah, bukan kita. Tapi kenapa kita rasa? Saya adalah juga sekali dua dulu tak mampu nak buat. Kita pergi keluar hari pertama tu biasalah, okey, hari kedua bila kita pergi tu orang macam mana nak cakap, saya follow je, saya ikut je. Kita nak tarik lah orang datang masjid apa semua kan, kita jumpa. Bila kita keluar cakap tu, kita lalu kat tu je, baru nak bagi salam je dia dah rembah pintu dah. Kita peluh ni, ketiak peluh, jarang-jarang buat panas je. Bukan kat luar panas peluh, okey, panas kat dalam mari semacam kat perut ni mau kuk. Aku tengok diorang ni selamba, relax. Saya keluar dengan beberapa orang, relax aja dia, tak ada rasa apa pun. Aku seorang ni. Apa pasal ni? Apa pasal semacam? Lepas pada tu tak boleh dah. Satu hari tu tak boleh dah. Tapi kita duk perhati diri kita sendiri. Perhati, renung balik. Oh, okey, ini ujian ni, ujian. Sebab apa? Kita mengaji akidah bukan main. Mengajar akidah bukan main. Bila kena, mari slow sikit dah, slow sikit. Kita nak buat, kita suruh
bila orang tu buat, kita rasa kita lah. Dalam masa yang sama, sebelum cakap semua daripada Allah, bukan main mulut. Bila kena dia rasa. Lama nak rasa pedih. Apa sah pedih ni? Sah pedih. Macam lah rasa pedih, rasa. Kalau kita betul pegang-pegang tengah akidah, tak pedih langsung pun, tak heran lah. Apa jadi, bukan tak heran, apa jadi pun kita lalu aja. Apa pula? Semua Allah kan. Semua Allah, bukan kita. Jadi hendaklah kita berpegang kepada Allah. Saya dah nak kena gerak lah. Yang tak akhir jap apa penutup. Jadi kita akan rasa kita yang buat. Betul tak? Apa yang kita buat kita akan rasa. Itu menandakan lalai ni. Itu maksud lalai. Apa maksud lalai? Apa maksud ingat Allah, ingat Tuhan? Apa maksud? Apa maksud ingat Allah? Terbayang Allah Muhammad kat dinding, tulisan tu ke apa? Ingat Allah. Kan biasa kan? Zikir kan ingat Allah kan? Apa maksud ingat Allah? Subhanallah, ingat Allah, ini ingat Allah, ini zikir tu ingat. Apa maksud ingat Allah? Sabar, ingat Allah. Sabar. Banyak ingat Tuhan. Ingat. Apa maksud? Kita selalu sebut dah. Nak cakap apa? Ingat Allah lah. Tahu itu bukan ingat, nak ingat. Yang kita nak kata tu lah. Ingat Allah. Kita sentiasa kena ingat Allah dalam hidup ni kan. Apa tu? Okey. Ingat Allah tu maksud kita sedar yang tadi tu lah. Semua yang berlaku Allah yang buat dan kehendak Allah. Ketika kita hidup melalui kehidupan kita ingat tak Allah yang buat? Tak kan? Itu maksudnya lalai. Jadi ingat Allah, ingat balik ini semua daripada Allah, ataupun istilah dipanggil af'al Allah, perbuatan Allah. Itu maksud ingat Allah. Kalau kata jadi apa-apa, rugilah rumah terbakar ke apa kan, ingat Tuhan. Maksudnya apa? Ingat semua tu Tuhan yang bagi, Allah yang bagi. Itu maksud ingat Tuhan. Jadi dalam kita hidup seharian, adakah kita ingat 24 jam? Tak, itu nama lalai. Itulah kita lalai. Tapi lalai tak semestinya dia tak mengaku Allah tu, tidak. Dia cuma lalai je. Apa yang berlaku, aku minum, kenyang aku buat, aku semua aku hebat, aku. Dia lalai. Tapi korek kat akidah, semua Allah. Oh, kau lalai aja. Jadi bukan kita kata dia tak ingat maka syiriklah dia. Bukan. Tak, dia jenis lalai. Dan kita memang lalai. Macam mana nak sentiasa ingat Allah? Kat situlah ihsan tu penting, ibadah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka tu. Fa akhbirni anil ihsan. Terangkan aku, kata malaikat Jibril, tentang ihsan. Ihsan ni, jawab Nabi, engkau beribadah seumpama melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Macam kita tengok air, teh, susu separuh. Separuh teh, separuh susu. Apa kita nampak? Ni, potong kaki. Dah nampak dah. Dia panggil nampak dengan basirah. Mata lendai. Mata nampak teh, nampak susu. Mata hati kita nampak apa? Habis lah, potong kaki, kecil manis. Nampak tu. Begitulah kita nampak Allah. Dengan mata lendai mana boleh. Dekat syurga nanti insya-Allah. Tapi boleh dengan mata hati boleh. Iaitu nampak apa? Allah. Tengok orang tu makan, Allah menyakit. Allah makan roti gluten, Allah makan kecil manis, Allah darah tinggi. Kan kita tengok kan? Padahal tengok lain. Tengok santan, kenapa nampak darah tinggi? Begitulah, tengok Allah. Tapi lupa, bila lupa je ingat Tuhan. Okey, ingat balik. Allah. Lepas tu lupa balik. Itulah kita. Macam mana kita nak sentiasa ingat Allah, nak mempertingkatkan ingat Allah dengan cara ibadah. Beribadah seumpama melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Kalau tak boleh buat macam tu, ketahuilah Allah melihat. Dapat maqam tu, maka kita akan sentiasa sedar bahawasanya semualah daripada Allah. Kadang-kadang kita lupa, tak apalah, manusia kan. Lupa, bila lupa ingat Tuhan. Okey, ingat. Subhanallah, maha suci Allah daripada bertempat. Subhanallah, maha suci Allah daripada berjisim. Maksud satu subhan, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang nak puji aku, serah balik. Bukan sekadar alhamdulillah. Setiap kali alhamdulillah satu tu, apa yang puji yang kita dapat tu, serah.
Bila subhanallah, apa sahaja yang menyerutukan Allah, yang tak layak bagi Allah, suci, 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 suci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa selama yang kita buat pada hari itu yang kita membesarkan selain daripada Allah, besarkan balik Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebelumnya tadi sembahyang lambat, maknanya aku dah besarkan kerja aku. Allah Maha Besar, Allah besarkan balik. Allah besar, Allah besar balik, Allah besar balik. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kat situ. Itu maksudnya ingat. Itulah maksud ingat Tuhan. Bukannya ingat. Ingat macam mana nak ingat? Ingat supaya kita ni tidak lalai. Itu maksud lalai. Dan lalai itu tak berdosa. Lalai tak berdosa. Bukan berdosa lalai. Lalai tak berdosa. Tapi orang yang lalai lah, rugi. Lalai rugi, tapi tak berdosa. Kita habis kat situ. Jadi wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah. Bermula untung baik itu iman dan taat, dan untung jahat kufur dan maksiat. Dan adabnya, dia tak ada dalam kitab kita, saya tambah. Dan adabnya tak boleh cakap. Dan adabnya yang baik kena kata daripada Allah, adabnya yang jahat kena kata daripada kita. Alright, kita sambung akan datang bulan hadapan. Habis bab berat, rukun Islam, bab ringan balik. Rukun Islam apa tadi? Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Selain tasbih kafarah